Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Umairah binti Lekoman. Nombor matrik saya E2022-103-0300. Jadi pada hari ini saya akan membuat perbandingan tentang kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dengan kurikulum luar negara iaitu kurikulum Montessori. Berikut merupakan pengenalan kepada KSPK dan juga Montessori. Beralih pula kepada tunjang KSPK. KSPK mempunyai 6 tunjang iaitu tunjang komunikasi, tunjang kerohanian, sikap dan nilai, tunjang perkembangan fizikal dan estetika, tunjang keterampilan diri, tunjang kemanusiaan dan akhir sekali tunjang sains dan juga teknologi. Kemahiran KSPK ada dua, iaitu kemahiran kebat dan juga kemahiran berfikir abad ke-21. Kebat ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya untuk mencipta sesuatu. Kebat merangkumi kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, menakul dan strategi berfikir. Kemahiran berfikir abad ke-21 pula memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran ini bermatlamat untuk melahirkan murid yang mampu menyuarakan buah fikiran dan juga idea mereka sendiri. Terdapat dua juga kemahiran Montessori iaitu kemahiran hidup. Kemahiran hidup dan juga kemahiran sosial. Kemahiran hidup ialah latihan yang bertindak balas terhadap kepentingan semula jadi kanak-kanak, membangunkan koordinasi fizikal, menjaga diri dan alam sekitar. Melalui kemahiran ini, kanak-kanak belajar tentang konsep pertolongan diri. Kemahiran sosial pula, kita ada peers learning, multi-age grouping dan yang ketiga adalah mendorong kanak-kanak yang muda untuk mencontohi kanak-kanak yang lebih tua. Melalui kemahiran sosial ini, kanak-kanak akan ditempatkan di dalam satu kumpulan yang mempunyai perbezaan umur seperti ditempatkan kanak-kanak itu umur 3 tahun dan juga 5 tahun. Jadi, kanak-kanak yang lebih muda akan mencontohi kanak-kanak yang lebih tua. Seterusnya, kita beralih kepada kelebihan dan juga kekurangan kemahiran KSPK. Kelebihan kemahiran KSPK adalah melahirkan kanak-kanak yang mempunyai daya berfikir yang tinggi, melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah dalam sebarang situasi dengan cekap. Pada bahasa yang mudahnya adalah melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sifat futuristik. Kekurangan kemahiran KSPK adalah memberi tekanan apabila kanak-kanak tidak dapat mencapai tahap pemikiran aras tinggi setanding dengan kanak-kanak yang lain. Perkara ini sekaligus akan menjatuhkan tahap keyakinan kanak-kanak untuk mengeluarkan buah fikiran dan juga idea mereka. Kelebihan kemahiran Montessori pula adalah merangsang daya kanak-kanak dan membantu kanak-kanak untuk mengembangkan potensi mereka ke tahap yang maksimum dengan memberikan mereka peluang untuk meneroka secara sendiri. Kekurangan kemahiran Montessori pula kurang menekankan aspek kerohanian dalam diri kanak-kanak. Seterusnya, untuk strategi KSPK ada 6, iaitu pembelajaran berpusatkan murid, belajar melalui bermain, pembelajaran berasaskan inquiry, pendekatan bersepadu, pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek, seterusnya pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual dan akhir sekali pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Strategi Montessori pula adalah pendekatan secara individu atau kumpulan kecil, penekanan sensory teaching dan learning iaitu latihan untuk daya penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan supaya kanak-kanak ni mendapat pengalaman dan juga latihan yang menggunakan deria dengan lebih cekap. Persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan bagi menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-kanak memerlukannya. Kelebihan strategi KSPK adalah merangkumi semua aspek yang diperlukan oleh kanak-kanak seperti belajar sambil bermain. Kekurangan strategi KSPK pula, waktu yang diperuntukkan untuk mempelajari bahasa Melayu adalah sama dengan waktu yang diperuntukkan dengan mempelajari bahasa Inggeris. Kelebihan dan kekurangan strategi Montessori pula, kelebihan strategi Montessori adalah menyediakan ruang pembelajaran yang lebih menarik dan selesa sesuai dengan keperluan kanak-kanak. Seterusnya, merangsang diri kanak-kanak secara maksimum. Kekurangan strategi Montessori pula, kanak-kanak berasa rendah diri dan kurang melibatkan diri secara aktif sekiranya ditempatkan di dalam kumpulan yang mempunyai rakan-rakan yang lebih aktif dan mempunyai prestasi yang lebih baik. Seterusnya, kita beralih kepada penilaian KSPK. Penilaian KSPK yang dilaksanakan merangkumi aspek kognitif, efektif, psikomotor
yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan kanak-kanak untuk bersosial dan berinteraksi dengan baik serta mengamalkan etika sosial dalam pelbagai situasi. Seterusnya, murid dapat mengetahui perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas ataupun memberi respon terhadap perkara asas. Manakala, penilaian Montessori pula ialah kanak-kanak dapat mempelajari cara berkomunikasi dengan cekap serta kanak-kanak dapat mempelajari menggunakan deria dengan cekap dan kanak-kanak juga lebih seronok dalam persekitaran pembelajaran yang menarik. Kanak-kanak juga dilihat mampu kanak-kanak juga akan dinilai melalui kemampuan mereka untuk mengawal emosi dan kemampuan mereka untuk mengekspresikan emosi mereka. Kelebihan dan kekurangan penilaian KSPK. Kelebihan melahirkan kanak-kanak yang mempunyai etika sosial yang tinggi dan mempunyai tahap kecerdasan yang maksimum. Kekurangan pula, aspek kerohanian kanak-kanak tidak dinilai dengan sistematik dan tidak diberi penekanan. Kelebihan dan kekurangan penilaian Montessori pula, kelebihan, kanak-kanak menjadi insan yang lebih fleksibel dan mampu menggunakan diri mereka dengan lebih cekap serta menjadi kanak-kanak yang mampu untuk berdikari. Kekurangan pula, meningkatkan sifat egosentrik kanak-kanak. Jadi, itu sahaja perbatangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.